Saya sendiri tengok pun jealous ni. Saya pun tak sabar nak tunggu saya punya terung ni. Ini handai ni, Carol ni. Dia sebelum ni dia tanam sikit je dalam berapa polybag starting yang waktu mula-mula depan tu? 20. 20 yang Dulu, tepi tu. Dulu dia starting tanam cili 20 polybag je. Waktu tu dia belajar lah, macam-macam dia belajar kan. Lepas 20 polybag upgrade jadi 250. 250. Lepas 250 tu dia upgrade lagi. Kiranya untung daripada mula tu masuk ke untung kedua semua reinvest balik. Lepas tu sampai sini. daripada 250 upgrade jadi 500 pula. Lepas tu sampailah sampai ni 1100. Sampailah 1100 gantung pakai besi Ultragal yang ni bukan biasa-biasa ni, bangsawan punya projek. Modal cili lah. Ini semua modal cili lah. Dia untung sikit, tak pernah kena harga murah. Memang harga jackpot aja. Paling murah pun kena berapa? RM5 lah kalau cili pun. Paling murah tak. Tak pernah. Asal saya tanam je RM2. Alah. Memang tak ada lah. Kalau saya tanam, korang jangan tanam. Mesti harga turun. Korang kena tanam benda lain selain daripada saya tanam. Tahun bawah ni kau dah boleh buang sebenarnya. Macam ni je dah start kuning, je dah start layu ke bawah kan. Dia dah tak produktif kan. Dia dah tak produktif, kau dah boleh buang lah sebenarnya. Sebab ada orang dia tanam terung, dia sampai botak pokok tu, sampai togel pokok. Tapi cara kita orang tanam memang daun tu biar. Sebab kita nak maintainkan kualiti buah. Daripada 100 kilo tu, sekali kutip berapa banyak grade B? Dalam 2-3 kilo lah macam tu lah. 2-3 kilo kan. Tu baik tu. Lepas tu, yang ni kita maintainkan teknik 4 cabang. Cuma 4 cabang dia ni dah tak sempat nak pruning. Yang ni kalau kita tengok cabang dia. Okay. Yang ni 1, 2, 3. Betul ke? 1, 2, 3, 4. Ni. Ini 1, 2, belakang ni 3, 4. Lepas tu naik ke atas. Yang atas-atas pun still dapat kembar lagi. Ini jarak antara polybag berapa kaki? Ni 1.3 kurang macam tu je. Macam tu je. Ni polybag saya 14. Polybag saya 14. Isinya pun tak sampai penuh. Ini kalau kita angkat ni yang ni kecil je. Lebih kurang sejengkal je isi. Dripper kita kena pindah secara progresif lah. Kita jangan biarkan dripper tu duduk satu tempat je. Kalau tak nanti akar tu akan penuh dekat situ je. Lepas tu masalah kalau akar kita tak berapa nak cantik develop, isi dengan pH dekat dalam media tu pun akan kacau juga. Memang tak boleh. Jadinya memang kita selalu tukar lah dripper tu. Dah berapa hari ni? Berapa HST? Kurang 70 lah. 70 HST lah. 70 HST dengan hasil berapa kilo? 1.75. Okey, 1.75 tan untuk 1100 polybag kalau yang ni kita boleh nampak, ini ialah Gemini virus Gemini. Terung dia ada dua jenis virus, satu virus Mosaic dengan virus Gemini. Kalau macam ni kita boleh tengok ni virus Gemini. Yang sebelah dia ni, ini ialah virus Mosaic. Jarak lorong berapa kaki ni? Ni 5 kaki. Ke kiri ke kanan ialah 5 kaki. Tinggi tiang? Tinggi tiang 8 kaki setengah. Tolak 8 kaki tolak 1 kaki setengah. 8 kaki tolak 1 kaki setengah. Lebih kurang 6 kaki setengah. 6 kaki setengah tiang dia. Daripada bottom tinggi polybag dalam 1 kaki setengah ni. 1 kaki setengah saja ni. Okey, cantik. Nanti dia akan naik lagi ni. Sebab tak buat tinggi sangat. Pasal nanti dia belum berapa hari lagi dia dah sampai tiang kan. Ya betul. Sebab kita orang punya teknik ni, macam saya tanam, saya akan buat dia 4 cabang. Lepas tu
biar pokok tu naik tinggi je. Kan biasa kalau kita tengok orang tanah terong, pokok dia ada kanopi, jadi dia kena buat 3 kaki punya jarak polybag. Tapi yang kita orang buat, biar dia naik tinggi ke atas macam tu, jadinya dekat bawah ni kena rendahkan sikit. Kalau tak pakai gantung pun tak apa sebenarnya, tapi plot ni dikirakan plot universal. Kadang-kadang boleh buat cili, kadang-kadang boleh buat terong, kadang-kadang boleh buat peria ataupun timun. Jadinya untuk memudahkan kerja lah. Ini kiranya pokok ni dah tinggi saya. Dah berapa kaki dah ni? Rasa dalam berapa kaki 5 kaki ada? Wah. 5 kaki ada Baik, cuma yang karat-karat ni ialah daripada trips. Kalau kita nak tengok masalah trip untuk cili terong, kalau kita nak tengok terong punya trips, dia dalam bunga ada, tapi paling senang nak cari kita tengok pada urat daun. Korang boleh tengok pada tulang daun tu tu. Itu menatang. Dia gerak-gerak. Dia memang suka duduk pada tulang daun ni je. Untuk pun. Dia suka duduk pada tulang daun, nampak? Oh, nampak? Itu trip tu. Tu dia ada kawan dia orang. Kita kena kenali trips ni. Kita kena tahu dia daripada stage mana. Insta 1 ke 2 ke. Lagi satu, pokok ni kan, dia tak ada masalah pun kita nak ada serangga sikit. Dia bukanlah kata kena bebas serangga terus kan. Tak ada. Kita boleh adakan serangga tu sikit untuk build dia punya immunity pokok tu juga. Sebagai macam kita budak-budak kecil dululah. Waktu kita kecil, kita main lumpur, kita main tanah, kita main mandi parit apa semua, tapi kita punya immunity akan meningkat, akan build up berbanding dengan budak-budak sekarang yang mana daripada kecil lagi dah dibelai, dimanjakan, nak main kotor-kotor sikit tak boleh. Jadinya budak-budak sekarang dia punya immunity agak rendah. Sama juga macam pokok. Kita boleh bagi dia ada serangga, tapi dengan terkawal. Macam itu. Pokok cili ke pokok terong ke, kena buat macam itu. Memang nampak macam scam sikit, tapi itu reality. Kebun ni kalau kita tengok, dia memang pakai sistem injektor. Kan biasa kalau sistem yang biasa kan, kita akan cebok baja A, baja B ni kita akan cebok masuk dekat dalam tangki besar ni. Tapi ini tak payah. Pam jalan, baja dia sedut sendiri. Ini adalah untuk stok A, ini stok B. Kiranya korang akan balancekan ni, dia punya pelampung ni kan, dengan pelampung ni. Yang ni dia setting dalam 0.3 LPM, liter per minit. Dia akan dapat bacaan berapa? 2.0. Yang ni dia punya venturi tau. Yang ni dia punya tempat setting je. Yang ni buff untuk setting. Ni venturi, ni venturi. Yang ni satu lagi ni untuk dia buffer acid. Ni dia ada nitric acid kat sini. Ni bahaya ni, nampak, danger. Kalau kita nak turunkan pH, kita pakai nitric acid ataupun sulfuric acid ataupun phosphoric acid. Tapi kalau kita nak naikkan pH, kita boleh pakai potassium carbonate ataupun potassium hydroxide. Jadi kita dah setting dia dapat lebih kurang 1.35 daripada betul-betul lepas daripada pump. Lepas tu kita tengok daripada dia punya dripper pula dia dapat berapa. Dia akan kurang sikit sebab tadi waktu baja belum siap bancuh tadi dia bagi air kosong sekejap. Jadi dekat dalam sistem, dalam pipe dia ada air kosong lah. Jadinya kita kena biarkan je, nanti dia akan stable. Lama-lama dia akan stable, don't worry. Dia setiap kali kalau kita bancuh kita punya baja tu dalam tangki biru tu, kita kena calibrate balik lah. Sebab kadang-kadang dilution kita tu berbeza. Jadinya kita kena adjust macam tu sampai dapat dia punya kepekatan yang ideal. Saja kita tanya, kenapa tengah hari kita kena bagi isi rendah? Kenapa kita tak bagi air kosong semata-mata? Dia bagi dia sebab pokok tu dia perlukan makanan juga. Kalau kita bagi air kosong, dia tak ada apa. Jadi kita nak bagi air, kita bagi makan pun kita bagi, tapi kita bagi air lebih lah dalam kuantiti isi rendah lah. Dan kita bagi makan juga dalam masa yang sama. Itu jawapan dia. Okey, jadi dia kita perlu bagi air kosong tu. Kita jangan bagi air kosong terlalu banyak waktu tengah hari. Sebab apa? Sebab waktu tengah hari ialah waktu paling banyak kita bagi air dalam satu hari tu. Contoh kata pagi kadang-kadang 500 ml je.
tengah hari tu kadang-kadang sampai 1 liter ataupun 1.5 liter. Lepas tu petang korang bagi air baja balik. Jadinya air kosong lagi banyak daripada air baja. Dia akan mengurangkan isi dekat dalam polybag tu. Dia akan dilute balik baja-baja dekat dalam polybag tu. Rugilah. Jadi sekarang ni kita bagi lebih kurang dalam 2.0 je maksimum untuk baja. Lepas tu kita bagi lagi waktu tengah hari isi rendah je. Memang tak ada masalah. Pokok korang boleh tengok memang superb. Tak ada masalah langsung. Okey, tu je lah daripada saya hari ni. Jalan-jalan biasa je, lalang singgah beli baja tadi. Nanti insyaAllah kita akan jumpa dalam next video. Okey, Assalamualaikum.